Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan, Kementerian Kesihatan Malaysia adalah pihak berkuasa yang bertanggungjawab dalam mengawal keselamatan makanan, termasuklah makanan import di Malaysia. Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan melalui cawangan import menjalankan aktiviti kawalan makanan dan bahan bersentuhan makanan import di pintu masuk. Mengadakan kerjasama dengan pihak berkuasa kompeten dari negara pengeksport, memeriksa tahap kepatuhan makanan import terhadap perundangan makanan sedia ada, menjalankan aktiviti penguatkuasaan perundangan terhadap makanan import di pintu masuk. Kawalan makanan import di seluruh negara adalah sebanyak 57 pintu masuk yang melibatkan 11 pintu masuk bagi laluan udara, 13 pintu masuk bagi laluan darat dan 33 pintu masuk bagi laluan laut. Ini Encik Adli. Beliau adalah seorang ahli perniagaan yang berjaya. Beliau merancang untuk mengimport produk makanan ke dalam negara. Apakah keperluannya? Terdapat 3 keperluan utama pengimportan makanan yang perlu dipatuhi oleh pengimport. Pertama, mematuhi keperluan Akta Makanan 1983 dan Peraturan-Peraturan Makanan 1985. Antara keperluan yang perlu dipatuhi oleh pengimport adalah pelabelan makanan. Pelabelan makanan adalah maklumat yang dipaparkan pada bungkusan makanan tersebut. Maklumat bagi pelabelan makanan hendaklah dalam bahasa Malaysia atau bahasa Inggeris dan boleh ada terjemahannya. Maklumat tersebut merangkumi nama produk, berat bersih, nama dan alamat pengilang luar negara, nama dan alamat pengimport, maklumat negara asal produk dan ramuan. Pengimport juga perlu memastikan sebarang penambahan aditif makanan atau nutrien makanan mematuhi Peraturan-Peraturan Makanan 1985. Banyak lagi keperluan label yang tertentu perlu dipatuhi dan semua maklumat tersebut jelas di bawah Peraturan-Peraturan Makanan 1985. Pengimport juga perlu merujuk kepada standard makanan yang telah ditetapkan di bawah Peraturan-Peraturan Makanan 1985. Pengimport perlu memastikan bungkusan atau bekas tidak rosak, termasuklah sumbing atau herot, berlubang, kakisan atau bocor. Pengimport juga perlu memastikan makanan tersebut tidak mengandungi bahan asing luaran melebihi kadar yang telah ditetapkan di bawah Peraturan-Peraturan Makanan 1985. Jika sesuatu makanan yang hendak diimport gagal mematuhi keperluan label di bawah Peraturan-Peraturan Makanan 1985, pihak pengimport boleh memohon pelabelan semula sekiranya tidak memilih untuk mengeksport semula. Manakala kesalahan selain daripada keselamatan makanan, aktiviti pemprosesan semula atau pembaikan mutu juga boleh dijalankan dengan syarat-syarat tertentu. Sekiranya makanan yang diimport gagal mematuhi Akta Makanan 1983, pengimportan adalah dilarang. Keperluan pengimportan makanan yang kedua adalah seperti berikut. Mematuhi keperluan sijil kesihatan dan atau sijil analisis yang diiktiraf oleh negara pengeksport atau keperluan lesen yang dikeluarkan oleh pihak Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan. Sijil kesihatan perlu mengandungi deklarasi atau penyataan ketidakhadiran parameter tertentu dan sijil analisis yang dikeluarkan perlu mematuhi kehendak analisis bagi parameter tertentu. Kegagalan untuk mengemukakan dokumen tambahan ini akan menyebabkan tindakan larangan import atau pemeriksaan tahan uji lepas. Rujuk maklumat terkini dalam laman sesawang Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan untuk senarai produk-produk yang memerlukan dokumen tambahan. Keperluan akan dikemaskini dari semasa ke semasa bagi memastikan kawalan makanan import sentiasa relevan. Keperluan pengimportan makanan yang ketiga adalah pendaftaran pengimport, ejen penghantaran atau ejen pengimport. Bagi urusan berkaitan pendaftaran pengimport dan ejen penghantaran, pemohon perlu melayari laman sesawang Fosim Import. Sebelum pendaftaran sebagai pengimport atau ejen penghantaran dapat dijalankan, pemohon perlu mendaftar sebagai syarikat atau individu terlebih dahulu.
Pengimport atau ejen penghantaran perlu merujuk Jabatan Kastam Diraja Malaysia atau JKDM untuk memastikan kod takrif sebenar bagi konsainan makanan yang diimport. Seterusnya, pengisytiharan pengimportan melalui borang K1 perlu dilakukan oleh pihak ejen penghantaran. Encik Adli telah faham proses dokumentasi yang perlu beliau lalui sebelum mengimport makanan. Kemudian, beliau menyerahkan dokumen yang telah lengkap di kaunter pintu masuk negara. Kelulusan dibuat melalui sistem FOSIM import. Encik Adli akan membawa produk makanan yang diimport melalui pintu masuk negara. Proses kelulusan perimportan makanan setelah produk sampai. Berikut merupakan proses kelulusan perimportan makanan yang perlu dilalui oleh pengimport. Pertama, pengimport perlu membuat pengisytiharan pengimportan di dalam Sistem Maklumat Kastam atau SMK. Kemudian, ejen penghantaran atau pengimport perlu membuat permohonan dan penjanaan borang import melalui FOSIM import. Proses kelulusan pengimportan makanan. Pertama, semakan dokumen. Kedua, pemeriksaan fizikal termasuk label. Ketiga, pensempelan kiranya perlu. Apa perkara lain yang perlu anda tahu? BKKM tidak mengeluarkan permit import. Pengimportan makanan bukan bertujuan untuk jualan atau not for sale seperti untuk kegunaan sendiri, hadiah, kajian, sampel, trade exhibitions dan sebagainya perlu diisytihar secara bertulis kepada pegawai kesihatan di pintu masuk terlibat sebelum proses pelepasan dijalankan. Bagi memastikan proses pengimportan makanan berjalan lancar di pintu masuk, pihak pengimport makanan hendaklah memahami dan mematuhi kehendak-kehendak perundangan yang telah ditetapkan terhadap produk yang diimport. Sebarang pelanggaran dan ketidakpatuhan yang berlaku akan merugikan pihak pengimport termasuk berdepan dengan tindakan perundangan seperti penyitaan dan penahanan, pengeksportan semula, pelupusan serta pendakwaan mahkamah. Untuk maklumat lanjut berkaitan keperluan import, sila layari laman sesawang kami di fsq.moh.gov.my atau hubungi kami di talian 03 8885 0797. Bagi sebarang pertanyaan sistem FOSIM import, sila hubungi talian 03 8885 0776 atau email ke fosimsupport@moh.gov.my.